Adika. Kampung halu kan. Dia tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insya-Allah kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 126. Sebelum kita sambung, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya serta kaitan dengan ayat hari ini. Jadi ayat yang lepas Allah nak bagi tahu sikap orang munafik terhadap Al-Quran. Jadi yang baca Quran ni Allah nak bagi tahu ada dua jenis. Ada dua golongan. Ini yang baca Quran lah. Yang baca Quran dan yang mendengar. Yang tak baca tu dah terkeluar daripada perbincangan. Yang baca Quran, yang mendengar Al-Quran, Allah nak bagi tahu ada dua golongan. Pertama Allah kata apa? Ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Wa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Ini golongan pertama. Allah kata dan apabila Al-Quran diturunkan, surah ke ayat ke diturunkan, maka sikap orang munafik apabila Quran diturunkan apa dia? Mereka bertanya secara perli, iaitu man yaqulu minhum man yaqulu ayyukum zadathu imana. Jadi orang munafik ni bila turun Al-Quran, dia akan tanya orang beriman, siapa yang imannya bertambah dengan turunnya ayat baru ataupun surah baru. Jadi soalan tu bukan soalan untuk nak jawapan, tapi soalan nak perli. Siapa yang iman dah bertambah? Kenapa itu soalan dia? Kenapa dia tanya soalan iman dah bertambah ke? Sebab banyak ayat yang lain yang Allah bagi tahu orang beriman bila turun ayat Quran, bila mereka baca, iman mereka bertambah. Kan? Jadi orang munafik pun tanyalah, okey, betul tak iman kamu bertambah bila turun ayat yang baru ataupun surah yang baru? Dia kalau orang beriman, dia tak akan bertanya. Okey. Kemudian Allah kata yang bila turun Al-Quran akan terbagi manusia kepada dua golongan. Pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman apa sifatnya? Apa sikapnya? Satu, gembira. Yang kedua, imannya bertambah. Kemudian ayat 125, golongan kedua. Golongan kedua, bila turun Al-Quran, ialah wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Iaitu bila turun Al-Quran pada golongan kedua ni akan bertambah. Golongan ni Allah tak sebut munafik, Allah sebut apa dia? Allazina fi qulubihim maradun.
Jadi iaitu orang yang ada penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit fi qulubihim, dalam hati mereka. Allah tak sebut penyakit apa, tapi Allah sebut tempat penyakit. Jadi menunjukkan penyakit ni ada dua. Satu, tempatnya ialah fizikal. Yang kedua, tempatnya dalam hati. Jadi orang yang paling bahaya, manusia paling bahaya ialah yang ada penyakit dalam hati, iaitu orang munafik. Penyakit fizikal bukan bahaya, tak bahaya pun kan. Kadang-kadang orang tengok musim sekarang kan, SOP kan, bila tak pakai mask, orang takut nak dekat dengan dia. Kalau polis tengok, saman kan. Sebab apa? Sebab kononnya boleh merebakkan penyakit kan. Tapi orang yang pakai mask tapi mengumpat, boleh tak saman? Padahal yang mana salah tu? Yang mana kesalahan paling besar? Mengumpat. Ramai masuk syurga, ramai masuk neraka sebab tak pakai mask ke, sebab tak jaga mulut? Tak jaga mulut kan. Tapi SOP yang Allah bagi dalam Al-Quran, tak ramai yang ikut. SOP yang manusia buat, hampir semua ikut. Walaupun dendanya hanya 1,000 je. Okey. Jadi Allah kata golongan kedua ialah golongan yang ada penyakit dalam hati. Apa sikap mereka bila turun Al-Quran? Apa sikap mereka? Iaitu bertambah juga. Kalau orang beriman, bertambah iman. Kalau orang munafik, bertambah rijsan ila rijsihim. Apa makna rijsun? Rijsun ni ialah najis. Rijsun ialah najis. Apa maksud najis ni? Iaitu syirik. Najis yang paling bahaya ialah syirik kepada Allah. Tapi apa maksud rijsan ila rijsihim? Bila orang munafik dapat Quran, bukan bertambah iman, tapi bertambah najis kepada najis. Maksudnya syirik bertambah syirik. Ada pendapat mengatakan rijsan ialah dosa. Makna dengan turun Al-Quran kepada orang munafik bukan semakin mendekatkan kepada Allah, tapi menambahkan dosa dan menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey kan? Jadi ayat yang lepas Allah nak beritahu dua golongan manusia dengan Al-Quran. Pengajarannya apa? Pengajaran pertama daripada dua ayat yang lepas. Setiap ayat Al-Quran akan melahirkan sinar cahaya dan kegembiraan kepada orang beriman. Setiap ayat. Kadang-kadang ayat Al-Quran ni alif lam mim kan. Kadang-kadang qaf, kadang-kadang nun. Tapi bagi orang beriman, kalau dia tadabbur, walaupun satu huruf akan memberi kegembiraan kalau dia tadabbur. Dalil apa? Allah sebut sebelum ni, wahum yastabshirun. Orang beriman akan gembira dengan Al-Quran. Itu satu, pertama. Jadi benda yang paling menggembirakan orang beriman ialah apa dia? Al-Quran. Dan pengajaran kedua, sesiapa yang tidak bergembira dengan Al-Quran, maka dalam hatinya ada penyakit. Siapa yang tidak gembira dengan Al-Quran, maka dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit apa? Penyakit Qasiyah 19. Bukan COVID-19. COVID-19 bukan bahaya. Qasiyah iaitu hati keras. Ataupun penyakit nifaq, penyakit munafik.
Sebab yang tak suka pada Quran ni orang munafik je. Yang orang kafir tak payah cakap lah. Ini orang yang berupa dia Islam, solat, puasa, tapi bila baca Quran rasa panas, rasa tak suka, rasa nak cepat sudah. Itu ada ciri-ciri munafik. Sebab tu penulis ni kata apa? Tidak gembira dengan Al-Quran kecuali orang beriman. Dan tidak sedih dengan Al-Quran kecuali orang munafik. Boleh? Boleh kan? Ni kenapa nampak macam tak gembira aja? Kena gembira lah. Kita semua orang beriman kan? Okey. Pengajaran seterusnya, iza aradta kashfa ahli nifaq fatahaddas anil Quran. Tengok penulis ni kata, kalau kamu nak tahu ataupun nak bongkar sifat-sifat ciri-ciri orang munafik, cuba bercakap tentang Al-Quran dengan dia. Tengok reaksi dia. Kalau dia rasa boleh tukar tajuk lain tak? Itu ciri-ciri munafik dia tu. Sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran. Itu ciri-ciri munafik. Jadi tak payah buat swab test. Bagi Quran je. Kalau rasa malas, berat, rasa panas je, dia ada ciri-ciri munafik. Lepas tu Nabi dan para sahabat bila dengar Quran, apa berlaku pada mereka? Semua kerja lain terhenti. Nabi satu hari Nabi balik daripada satu tempat pulang ke rumah dia. Dia dengar dalam perjalanan balik ke rumah dia, dia melintasi rumah Abu Musa al-Asy'ari. Dan ketika itu Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran. Itu suasana biasa di zaman Nabi. Semua orang baca Quran di mana-mana saja dan bila-bila masa. Kan? Jadi bila Nabi dengar dia baca Quran, ini Nabi nak balik rumah. Bila Nabi dengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Quran, apa berlaku pada Nabi? Nabi berdiri tegak kat situ. Tak bergerak. Sampailah Abu Musa al-Asy'ari habis baca. Baru Nabi teruskan balik ke rumah. Sebab apa? Sebab gembira dengan Al-Quran. Walaupun nak balik rumah ni. Tapi bila dengar Tuhan cakap, habis. Kemudian besok dia jumpa Abu Musa al-Asy'ari. Nabi kata, aku mendengar bacaan Al-Quran kamu semalam. Maka jawab Abu Musa, kalau aku tahu engkau mendengar, aku akan baca dan tak berhenti. Jadi dua-dua seronok. Abu Musa seronok baca Quran sebab Nabi dengar. Nabi pula seronok sebab mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Quran. Itulah sikap orang beriman dengan Al-Quran. Semoga Allah bagi kekuatan pada kita dan lembutkan hati kita supaya seronok dengan Quran. Dah banyak benda kita seronokkan dengan duit, dengan makan, dengan berjalan, dengan apa lagi? Dengan tengok drama, dengan siram pokok bunga kan, dengan bela kucing. Tapi bila dengar Quran ni tak berapa kan. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya juga sambungan kepada sifat orang munafik terhadap Al-Quran. Oh, menakutkan. Tengok Allah sebut. Jadi Allah nak begitu, bukan semua yang baca Quran mesti betul dan mesti beriman. Jadi Allah nak bagi contoh. Ni zaman Nabi ni. Zaman Nabi, duduk belakang Nabi, duduk dalam majlis Nabi, baca Quran tapi munafik. Kalau zaman kita, ada kemungkinan tak? Bukan duduk belakang Nabi, belakang Ustaz Mu'in. Duduk dalam kelas Ustaz Mu'in, solat, pergi umrah. Ada kemungkinan tak jadi munafik? Oh, sangat besar potensinya. Sebab Ustaz Mu'in bukan Nabi. Kan? Kemudian fitnah zaman kita sekarang lagi menyebabkan berapa ramai orang belajar Quran tapi bila berjalan dia tinggal Quran. Ramai tak? Mana tak seronok? Apa yang dia seronok? Berjalan. Bahaya tu. Ramai tak orang tak nak berjalan sebab saya nak tinggal Al-Quran? Ada tak? Ada pernah jumpa? Kalau ada, kena masuk
akhbar. Sebab luar biasa sikit. Kenapa tak berjalan? Saya nak tinggal Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala, tidakkah yarawna, mereka melihat. Mereka ni cerita orang munafik lah, sambungan. Tidakkah mereka melihat? Di sini ada soalan. Soalan A ni istifham. Apa makna istifham? Soalan kan? Dan soalan dalam bahasa Arab ataupun dalam Quran ada berapa jenis? Dua. Satu majazi, yang kedua hakiki. Jadi kalau hakiki itu soalan nak jawapan betul-betul lah. Tapi kalau majazi soalan nak perli, nak mengingkari perbuatan, nak mencela kan. Jadi di sini soalan apa ni? Soalan di sini ialah nak mengingkari. Soalan ni ialah satu, ingkar. Yang kedua, ta'jib. Iaitu Allah nak mengingkari perbuatan orang munafik. Apa yang dibuat oleh mereka sehingga Allah mengingkari? Nanti kita bincang. Yang kedua, tujuan soalan di sini juga ialah ta'jib. Iaitu Allah nak melahirkan rasa ta'jib ini, rasa pelik. Ini perangai orang munafik ini sangat-sangat pelik. Sehingga Allah tanya. Dia kalau ta'jub lebih kepada kagum kan? Beza tak pelik dengan kagum? Beza kan? Tidakkah mereka melihat, mereka ni orang munafik, annahum, sesungguhnya mereka yuftanun, di apa ni? Fitnah. Apa makna fitnah? Dia kalau fitnah bahasa Melayu mana tuduh orang tanpa bukti kan? Tapi ini bukan fitnah bahasa Melayu ni. Ini fitnah bahasa Al-Quran. Apa dia makna? Fitnah dalam Quran ada makna ujian. Dan ada juga makna lain. Contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cuba terjemah. Sesungguhnya hanyalah amwal, harta-harta kamu, dan anak-anak kamu adalah apa makna ni? Fitnah ni makna ujian. Kalau terjemah fitnah bahasa Melayu, rosak tak ayat? Rosaklah. Anak kamu adalah satu fitnah, kita pun tinggal. Sebab apa? Fitnah semua ni. Okey. Ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Cuba terjemah. Fitnah itu lebih dahsyat daripada. Okey, apa pula makna fitnah ni? Syirik. Jangan terjemah ujian. Jadi fitnah pun ada berbagai makna ikut konteks ayat. Fitnah iaitu syirik. Lebih dahsyat daripada membunuh. Betul? Jadi syirik tu mana lebih baik? Hidup tapi mensyirikkan Allah daripada mati awal tapi beriman. Bersedia nak mati awal, takut fitnah Dajjal. Okey. Jadi di sini apa maksud yuftanun? Mereka disyirikkan ataupun diuji. Diuji. Sebab orang munafik ni memang dah syirik. Mereka diuji. Fi kulli am, pada setiap tahun. Fi kulli am. Kita biasa dengar tak bila musim raya? Kullu am wa antum bikhair. Kan? Jadi kullu am setiap tahun. Pada setiap tahun. Orang-orang munafik ni diuji pada setiap tahun marrah, sekali, atau marratain, ataupun dua kali. Semua kemudian
la yatubuna, mereka tetap tidak bertaubat. Walahum, dan tidak mereka yazkurun. Apa makna yazkurun? Yazkuru ke yazakkarun? Tidak mereka mengambil peringatan, pengajaran. Okey, fitnah apa ni yang menimpa orang munafik? Dalam tafsir mengatakan ada kadang-kadang mereka ditimpa kemarau, ada kadang-kadang mereka ditimpa kelaparan. Dan banyak sebelum ini juga, iaitu Allah bongkar sifat munafik mereka. Itu pun ujian. Jadi banyak fitnah, sama ada sekali dalam setahun, ataupun 2 kali, ataupun mungkin lebih. Tapi akhirnya mereka tidak sedar. Jadi apa yang pelik ni? Apa yang pelik? Apa yang pelik? Sehingga Allah menimbulkan rasa pelik. Yang peliknya apa? Tak sedar-sedar. Macam mak rempit kan. 3 kali aksiden, 3 kali patah kaki, 3 kali masuk besi. Yang keempat, rempit lagi. Pelik tak? Pelik kan? Pelik. Mana lebih pelik? Mak rempit you kali keempat, merempit lagi dengan orang munafik. Terus munafik. Mana lebih teruk? Munafik lah. Jadi mak rempit itu okey kan? Jadi pelik kan? Pelik kan? Yang kedua, Allah nak apa? Mengingkari. Perbuatan kamu ni tak patut berlaku. Mana Allah mengingkari. Kenapa masih macam ni? Sebenarnya Allah ada tak rahmat kepada orang munafik? Ada tak? Di mana? Apa bukti? Ya Allah, Allah bagi ujian. Jadi bila Allah bagi ujian supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali masih la yatubuna, tidak bertobat. Apa jenis manusia ni? Kan? Dan benda ni berlaku tak pada kita? Kan? Ramai tak orang Islam tak solat, tapi banyak ujian. Apa ni, hilang pekerjaan, anak mati kan, isteri kena bunuh contohnya, tapi tak solat juga. Banyak tak? Banyak. COVID-19 kan, hilang pekerjaan, duit tak cukup kan, tapi tak bertaubat juga. Lepas PKP, sambung lagi PKP kan, tak bertaubat juga. Nak tunggu datang Dajjal dulu. Boleh tak pengajaran ni? Termasuklah orang yang ni, yang baca Quran tak faham-faham. Dan macam-macam ujian kan, tapi tak bertaubat juga. Bertaubat dia apa dia? Tadabbur lah. Sebab kalau setakat baca Quran, orang munafik baca tak? Orang munafik masuk tak majlis tazkirah Nabi? Masuk. Tapi mereka dicela oleh Allah. Sebab apa? Sebab tidak tadabbur. Tidak tadabbur. Nanti saya tunjuk ayat. Saya tunjuk ayat bagaimana sikap orang munafik bila duduk dalam majlis Nabi. Dia masuk kelas tadabbur Nabi. Okey, kemudian wa iza, dan apabila ma unzilat, apa yang telah diturunkan. Surah. Surah ni ada makna dia pagar. Pagar iaitu yang melingkungi ayat-ayat tertentu. Maka jadilah satu surah. Dan apabila apa yang telah diturunkan apa-apa surah, nazara. Nazara apa makna? Dia telah melihat. Nazara ni bukan setakat melihat. Kalau melihat ra'a. Kalau nazara lebih sikit. Perhatikan Allah kata afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah mereka perhati, bukan tengok. Telah memerhati.
Ba'duhum, sebahagian mereka, kepada sebahagian lain. Bila turun surah, Nabi baca kan? Bila Nabi baca, orang munafik ada tak? Ada. Dan apa sikap orang munafik? Dia pun, sebahagian mereka perhati kepada sebahagian lain. Kemudian, mereka saling bertanya. Hal apa? Adakah? Ya, ni yara, melihat. Adakah dia melihat kamu min ahadin, dari seseorang? Apa makna? Bila duduk dalam majlis Nabi, turun ayat, Nabi pun baca, orang munafik pun ada, sikap mereka beda. Dia tengok sama-sama mereka, kemudian dia tanya sama mereka, dia lihat tak kamu? Dia tu siapa? Siapa? Rasulullah. Dia lihat tak kamu? Dalam mana ni? Dalam majlis. Apa maksud soalan tu? Tengok, kalau kita baca ayat Quran ni, Quran tak sebut detail. Tapi, bila kita baca tafsir, kita boleh faham. Saya terjemah dulu, tengok faham ke tak. Semua, kemudian, insarafu, mereka beredar. Bila mereka beredar, Allah kata apa? Sarafallah. Allah palingkan hati-hati mereka. Kenapa Allah palingkan hati mereka? Bi'annahu, sebab ba ni dipanggil ba sababiyah, dengan sebab sesungguhnya mereka adalah kaum la yafqahun, tidak apa? Mengerti ataupun memahami. Tidak memahami. Okey, habis ayat. Faham tak? Apa maksud ni? Apa yang Allah nak cerita? Boleh faham? Mana Allah palingkan mereka supaya mereka keluar? Salah. Allah palingkan dia pasal dia yang nak keluar. Kenapa dia keluar? Pasal dia nak tunjuk dia adil, lepas tu dia munafik. Tapi ayat ni bila duduk dalam majlis, Nabi nak baca ayat ataupun surah baru turun kan? Tengok sikap mereka tengok satu sama lain. Kemudian yang kedua, mereka bertanya, dia lihat tak kamu? Dia tu siapa? Rasulullah. Makna apa tu? Dia tanya, Nabi ada tengok tak? Okey, Nabi tak tengok, lain clear, keluar. Boleh faham? Makna dia keluar secara curi, tak beradab. Dan dia berada dalam majlis pun semata-mata nak tunjuk muka. Sebab dia ke Islam, dia kena tunjuk pada Nabi dia tu Islam. Apa bukti? Bila Nabi baca Quran, dia ada. Tapi dia tak boleh duduk lama dalam majlis Al-Quran. Sebab tu dia nak keluar. Cuma cara dia keluar, tak nak bagi Nabi perasan. Boleh faham? Biadab tak? Sebab tu bila dah Nabi tak ada, lain clear, keluar. Bila keluar je, makna apa tu? Bila dia keluar, dia berpaling daripada apa? Daripada ayat Allah. Maka Allah balas dengan perbuatan yang sama. Dia berpaling daripada Allah, Allah palingkan dia daripada Allah. Boleh faham? Besar tak penyakit ni? Bahaya ni. Tengok kesan apa ni? Kesan tak suka Al-Quran. Termasuklah kesan tak suka tadabbur Al-Quran. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang suka mengaji, suka betulkan tajwid, suka khatam. Dia tak suka tadabbur, sampai ke mati dia tak suka tadabbur. Ini orang munafik ni.
Duduk dalam majlis Nabi, baca Quran, tapi tak suka tadabbur, maka Allah palingkan hati mereka. Oh, bahaya penyakit ni. Boleh? Sekarang kalau kita tengokkan, berapa peratus orang Islam yang secara umumlah yang tak suka tadabbur Al-Quran? Orang tua kan, orang dewasa, remaja kan, anak-anak, betul tak? Bagi Quran je. Kalau bagi Quran dengan bagi iPhone, dia ambil yang mana? iPhone. Walaupun dia buat alasan dalam iPhone ada Quran. Itu alasan orang tua tu. Jadi sikap orang munafik, dia suka tak duduk dalam majlis Quran? Tak suka. Tapi kenapa dia duduk juga? Nak tunjuk muka. Dan apa bukti dia tak suka? Dia keluar. Dia tak boleh duduk sampai habis. Panas. Kan? Kenapa dia tak suka? Ni, kenapa? Apa sebab mereka tak suka tadabbur Al-Quran? Tak sesuai dengan nafsu. Dan sebelum ni Allah dah begitu dalam surah Taubah, kita dah belajar. Sebab setiap surah, khususnya surah Taubah, Allah akan bongkar perangai mereka satu persatu. Jadi kalau dia duduk, kena batang hidung. Tapi bagi orang beriman, memang Quran kena batang hidung. Sebab apa? Quran nak merawat penyakit. Jadi orang beriman seronok. Sebab apa? Orang sakit, bila jumpa doktor, doktor bagi tahu penyakit, kita seronok tak? Dan doktor bagi ubat, seronok tak? Kalau kita ada penyakit, jumpa doktor, doktor kata penyakit, kemudian doktor bagi ubat, kita tanpa doktor, ada masalah tak kita? Patut kita kena suka pada doktor, betul tak? Jadi orang tak suka jumpa doktor ni orang yang ada penyakit. Dan tak suka jumpa Al-Quran, tak suka tadabbur, penyakitnya lagi bahaya. Boleh? Dan Allah juga sebut sikap orang munafik dalam majlis dalam ayat lain. Cuba buka surah Muhammad ayat 16. Apa dia? 16. Surah Muhammad Wa minhum man yastami'una 16. Yastami'una mufrad. Yastami'una ilaika, kemudian hatta iza kharaja. Kharaju pula. Kharaja ke raju? Kharaju min indika. Apa tu? Qalu lillazina utu al-ilma. Maza? Qala anifa. Tak, ayat ni macam tak cukup ni. Wa minhum may yastami' ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina amanu lil ladzina utul ilma. Apa dia kata? Maza qala anifa. Lepas tu ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum.
Okey. Cuba tengok terjemah. Wa minhum, ada di antara mereka. Siapa orang munafik lah ni? Man yastami'u, orang yang mendengar. Jadi orang munafik dengar tak Quran? Dengar. Dan dengar Quran daripada siapa? Daripada ilaika, mereka mendengar kepada engkau, yang membaca Nabi sendiri. Kemudian hatta iza kharaju, sehingga apabila mereka keluar daripada majlis. Yang ni sebelum habis majlis kan? Yang ni sempat sampai habis majlis. Sebab apa ni? Sebab mungkin Nabi duk tengok kat dia, tak jadi keluar. Ataupun mungkin siang hari. Kemudian sehingga mereka keluar dari sisi engkau, qalu, mereka pun berkata. Mereka kata pada siapa? Lillazina utul ilma. Mereka kata pada orang yang diberi ilmu. Siapa? Apa dia? Tengok, Allah kata mereka yang diberi ilmu. Sebenarnya ada mesej Allah nak bagi tahu. Apa dia? Allah tak kata sahabat. Allah kata orang yang diberi ilmu. Apa dia? Maknanya orang beriman, iaitu sahabat, bila duduk dalam majlis Nabi, keluar mesti ada ilmu. Mesti faham. Berapa ramai yang baca Quran, keluar majlis Quran, satu benda pun tak faham. Betul? Sebab apa? Dia bukan tadabbur. Keluar majlis Nabi, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Okey. Jadi kata orang munafik kepada orang beriman, maza qala anifa. Apa yang dikatakan oleh Nabi anifa sekejap tadi? Boleh faham soalan? Dia tanya siapa ni? Tak, siapa tanya siapa ni? Orang munafik tanya? Okey, sahabat ada dalam majlis tak tadi? Orang munafik ada tak? Kenapa dia tanya? Ini sikap orang munafik. Bila masuk dalam majlis Nabi, dia tak fokus. Dia tak faham. Bila keluar tanya orang. Ada tak kalangan kita? Ustaz cakap apa tadi? Nasib baik dia tertanya ustaz kan. Kalau tanya ustaz memang kenalah. Yang dia tanya ni, yang majlis minggu lepas ke tahun lepas? Ya Allah, lagi teruk ni. Baru je. Baru 5 minit keluar. Tak tahu apa dah. Sebab dia, orang munafik tak boleh dengar Quran. Kalau duduk pun terpaksa, jadi tak fokus. Jadi siapa yang duduk dalam majlis ilmu, bila keluar orang tanya tak boleh jawab. Ada tak ciri-ciri munafik? Ada. Nanti kita test lepas kelas. Kemudian tengok hukuman. Kalau yang ni, bila mereka keluar secara sembunyi, mana mereka tak suka Quran kan? Apa Allah buat? Palingkan nanti. Okey, yang ni pula, bila mereka duduk dalam majlis tak faham apa-apa, mana mereka juga tak nak pada Al-Quran. Apa Allah buat? Ulaika, mereka itulah allazina yang taba Allah, yang Allah chop. Allah chop hati mereka. Mana chop apa dia? Tutup. Taba'an ni makna bila Allah kunci hati, hidayat tak boleh masuk, kekufuran dalam hati tak boleh nak keluar. Boleh faham? Oh, bahaya. Sebab itulah orang macam ni kan, bagilah tazkirah ke apa ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, 30 juzuk tak masuk. Sebab apa? Hati dia telah dikunci. Tapi walaupun hati dikunci, boleh buka balik tak? Boleh. Dia pokok mati tak boleh dihidupkan. Orang mati tak boleh dihidupkan. Tapi kalau hati mati, boleh dihidupkan. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Okey. Kemudian ada 2 ayat lagi kita habiskan. Laqad ja'akum, pasti sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu, telah datang pada kamu Rasul, seorang Rasul. Allah nak sebut ni anugerah Allah.
Nikmat Allah. Nikmat Allah terbesar bagi rezeki ke bagi Rasul? Nikmat Allah terbesar bagi harta ke bagi Quran? Tapi kita bila dapat duit dengan dapat Quran, mana lebih suka? Cakaplah benar. Jadi telah datang pada kamu seorang Rasul min anfusikum, dari kalangan kamu. Kenapa Allah sebut ni? Apa makna anfusikum? Itu yang kita ambil pengajaran tadi. Setiap ayat Al-Quran, bahkan setiap perkataan akan memberi kegembiraan bagi orang beriman. Bukan ayat saja, bukan surah, setiap perkataan. Ini anfusikum ni satu nikmat ni, satu nikmat. Apa nikmat dalam perkataan anfusikum? Jadi apa kelebihannya? Okey, sebelum tu kita faham. Anfusikum pertama daripada jenis kamu, iaitu manusia, bukan daripada malaikat. Itu nikmat tak? Kalau Allah utuskan Nabi daripada malaikat, susah tak kita? Susah. Jadi apa? Kalau malaikat tu, kalau Rasul tu adalah malaikat, apa jadi pada kita? Kita tak akan ikut lah. Sebab apa? Kenapa aku nak ikut yang tak nampak? Kan? Yang nampak pun tak ikut, yang tak nampak lagi tak ikut. Lepas tu malaikat pula dia berbeza, dia tak ada nafsu. Nanti kita cakap jangan kahwinkan, kita kata apa? Engkau senanglah, malaikat tak ada nafsu. Jadi banyak alasan kita. Maka Allah hantar Nabi daripada kalangan manusia, satu nikmat. Yang kedua, anfusikum makna daripada bangsa kamu. Nikmat tak? Kalau Nabi hantar, Allah hantar Rasul daripada orang Jepun kepada orang Arab Mekah, pening tak orang Arab Mekah? Dia tak akan terima. Sebab apa? Sebab tabiat manusia, dia tak boleh terima pemimpin daripada bangsa lain. Betul tak? Cuba orang India jadi Perdana Menteri Malaysia, kita boleh terima tak? Boleh ke tak? Ada ketika boleh terima, ada ketika tak boleh, kan? Ni contoh. Dua, kan? Satu daripada kalangan manusia, yang kedua daripada kalangan bangsa kamu. Yang ketiga, anfusikum, daripada kampung kamu sendiri. Makna kamu kenal Muhammad daripada kecil lagi. Cuba bayangkan Allah hantar Nabi, orang Arab juga, bangsa Arab, bahasa Arab, tapi daripada negeri lain yang orang Mekah tak kenal. Orang Mekah akan terima tak? Dan orang Mekah akan buat alasan, 1000 alasan. Apa dia? Kami tak kenal orang ni, latar belakang dia, belajar mana, fahaman apa tak tahu. Betul tak? Maka Allah hantar Nabi Muhammad daripada orang Mekah sendiri, yang sebenarnya orang Mekah dah kenal Nabi, Al-Amin. Tak ada sebab kamu nak tolak dia, sebab kamu memang dah kenal. Betul tak? Jadi anfusikum ni satu nikmat. Okey, kemudian apa lagi nikmat yang Allah bagi pada orang musyrikin Mekah, termasuklah kita yang ada pada Nabi? Apa dia? Azizun. Apa makna azizun? Ni ayat ni orang Melayu suka baca ni. Saya pun tak tahu sebab apa. Azizun apa makna? Kalau Allah Azizun, kan? Azizun salah satu sifat Allah. Tapi kalau Allah Azizun makna dia perkasa, kan? Tapi ini bukan Allah ni, ini Muhammad. Jadi apa makna Azizun? Azizun, saya tak tahu dia terjemah apa tu. Rasa sifat Muhammad yang kamu dapat rasa nikmat itu ialah Nabi Muhammad sentiasa rasa berat alaihi, ke atasnya, iaitu ke atas dirinya. Nabi rasa berat ke atas dirinya. Apa yang memberatkan Nabi? Ma'anitum, apa yang menyusahkan kamu. Anitum ni daripada bahasa Arab al-anat. Al-anatu makna dia al-masyaqqah. Masyaqqah ni kesukaran. Jadi kalau anitum, kamu sukar, kamu susah, Nabi rasa apa? Oh, berat. Boleh faham tak?
Bila kita rasa berat? Bila orang susah ke ataupun bila kita susah? Beza kan? Beza. Nabi susah tak? Susah. Hidup susah, kena maki, rumah sempit, makanan tak cukup. Tapi Nabi tak pernah rasa susah, rasa berat ke atas dirinya. Yang betul-betul Nabi rasa berat bila tengok umatnya tak beriman. Sebagai contohlah, ada pepatah Melayu kan. Bila kita tengok orang sakit kan, kita cakap apa pada dia? Sabar kan, sabar. Ini adalah ujian. Orang sakit jawab apa? Berat lagi mata memandang, berat lagi bau. Makna bagi dia apa dah? Yang rasa berat siapa? Dia ke kita? Dia kan? Dia kata, awak melihat, awak rasa berat, tapi saya menanggung. Boleh faham? Okey, pepatah tu dipakai tak oleh Nabi? Tak, pepatah tu terbalik. Pepatah tu terbalik. Apa maksud dia? Yang berat orang kafir ataupun orang tak beriman. Dia menanggungkan. Tapi yang merasa lebih berat siapa? Nabi yang melihat. Boleh faham? Maknanya kalau orang sakit, Nabi tengok orang sakit, Nabi lagi rasa sakit daripada orang tu. Makna apa? Pentingkan orang. Kalau Nabi tak ada sifat azizun, Islam tak akan sampai. Cuba bayangkan Nabi pergi ke Taif kan, jalan kaki kan. Ada orang bagi duit tak? Allowance. Ada naik apa? Welfare ke apa? Tak ada. Ada RNR tengah jalan. Ada hotel kat sana. Jalan kaki. 1 kilometer. Dan bila sampai sana, Nabi ada kepentingan tak? Tak ada. Semata-mata nak bagi tahu kebenaran, nak ajak orang masuk syurga, nak selamat daripada neraka. Kena baling batu. Kenapa Nabi, orang kata cari penyakit kan? Siapa suruh pergi kan? Kenapa Nabi pergi? Inilah sebab azizun. Bila Nabi fikir orang Taif tak beriman, kalau tak beriman mati dalam kafir, masuk neraka, kesian. Nabi berjalan 100 meter tu tak ada apa bagi Nabi. Kena baling batu tak ada apa. Sebab tu lepas kena baling batu, Nabi rasa marah ke? Rasa lagi kesian? Apa doa Nabi? Apa doa Nabi? Jangan sambut maulid Nabi saja. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah petunjuk pada ni orang Taif. Yang mana ni? Yang baru je baling batu pada aku dan berdarah. Tolonglah bagi petunjuk pada dia. Sebab apa? Mereka belum faham. Kalau mereka faham, mereka tak akan baling batu. Ya Allah. Sepatut doa. Kita tahu tak, malaikat yang boleh cabut gunung. Kuat malaikat tu. Dia boleh cabut gunung, boleh hempap orang Taif. Dia tawar pada Nabi. Wahai Muhammad, kalau kamu nak, aku boleh cabut gunung dan hempap orang Taif yang baling batu tu. Aku bersedia. Bila-bila masa. Kalau kita duduk tempat Nabi, kita kata apa pada malaikat? Okey, sekarang, now. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata jangan. Sebab apa? Sebab kalau orang Taif tak beriman, dan kamu hempak batu, mereka tak beriman, zuriat mereka pun tak ada. Tapi kalau kamu tak hempak batu, orang Taif tak beriman, mungkin anak dia beriman. Mungkin cucu dia beriman. Mungkin yang keturunan yang ketujuh beriman. Sebab apa tu? Sebab Nabi azizun. Sangat rasa sukar, sedih, susah bila orang tak beriman. Ya Allah. Bila kita rasa sedih, kita rasa berat bila tengok orang buat maksiat, bila kita tengok orang tak beriman. Bila kita rasa sedih? Berapa kali kita rasa sedih? Yang banyak kita rasa sedih apa dah? Bila dengar PKP disambung. Ataupun tak naik pangkat. Ataupun gaji lambat. Betul kan? Tapi orang tak beriman ke, orang buat maksiat, susah untuk kita rasa sedih. Okey, yang kedua, sifat Nabi apa dah? Harisun. Harisun makna tamak. Nabi ada tak sifat tamak? Ada, tapi tamak yang positif. Tamak apa ni? Alaikum. Ke atas kamu. Apa yang Nabi tamak kepada orang Arab? Apa yang Nabi tamak? Iaitu Nabi nak supaya mereka semua beriman.
Walaupun Nabi dah berdakwah, walaupun kena maki, walaupun kena baling batu, tapi Nabi tetap pergi berdakwah, bukan berhenti, bukan putus asa. Sebab apa? Sebab sifat harisun. Kan? Nabi pernah tak kecewa dalam berdakwah? Pernah tak berhenti rehat? Aku nak berehatlah 3 hari, penat dah. Dakwah-dakwah kena maki, dakwah-dakwah kena boleh tak ambil MC 3 hari? Tak ada. Sebab sifat Nabi tamak. Orang tamak tak boleh duduk diam. Betul? Kita banyak tak berehat? Berehat daripada berdakwah ke berehat daripada cari makan? Cari makan. Jawapan tepat tapi salah. Okey, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga Nabi, satu aziz, azizun ali, yang kedua harisun, yang ketiga bil mukminin, dengan orang-orang beriman, raufun, sangat belas kasihan, rahim, sangat penyayang. Antara contohlah Nabi sangat belas kasihan kepada orang beriman. Contoh apa dia? Apa contoh? Lebih ringankan amalan. Bagi ringan? Itu lebih kepada rahmat lah kan. Contoh dari segi amalan. Contoh Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku, aku akan suruh umatku bersiwak setiap kali solat. Betul kan? Nabi bersiwak tak setiap kali solat? Kan? Tapi Nabi tak wajibkan kepada kita. Kenapa? Sebab ni, rahim, rahmat. Kalau Nabi wajibkan bersiwak setiap kali solat, apa jadi? Semua berdosa, betul tak? Mana kita mampu nak bersiwak, gosok gigi setiap kali nak solat? Setiap hari kita akan buat dosa. Sebab tak nak kita berdosa, Nabi kata tak wajib. Itu antara contoh rahmat. Kan? Begitu juga masa solat tarawih kan? Mula-mula Nabi keluar solat di masjid kan? 2, 3, 4 malam, lepas tu Nabi tak keluar. Kenapa? Sebab rahmat. Nabi kata kalau aku keluar setiap malam, orang akan menganggap benda tu wajib. Dan kita tahu tak Nabi solat yang 3, 4 malam tu berapa lama? Tengah malam sampai subuh. Kalau Nabi solat setiap malam, tengah malam sampai subuh, 30 malam, agak-agak kita buat tak? Tak, kita buat minggu pertama kan? Minggu akhir kita rehat kat rumah. Nabi yang Nabi kesian kepada orang sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi melainkan Nabi bagi. Kadang-kadang Nabi bagi 100 ekor unta. Kadang-kadang Nabi bagi kambing yang harta rampasan milik Nabi, Nabi bagi beratus ekor kambing. Sebab apa? Rauf. Sehingga orang tu yang Nabi bagi kambing tu beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab dia yakin sifat Nabi yang tak pernah takut kepada kefakiran. Kamu nak kambing, ambil lah. Aku nak kamu beriman je. Okey, fa'in tatawallau. Maka sekiranya tatawallau mereka tak satu. Maka sekiranya mereka berpaling. Berpaling ni siapa? Semualah. Orang kafir, musyrikin, orang Yahudi, orang munafik kan. Kalau dah datang Rasul yang begitu hebat, begitu penyayang, begitu tamak untuk lihat kamu beriman, tapi mereka masih berpaling. Apa Allah perintah pada Nabi? Faqul, maka katakanlah hasbi Allah. Apa makna hasbi? Hasbi ni cukup. Kalau ia ni cukuplah bagiku.
cukuplah bagiku Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan alaihi, ke atasnya aku bertawakal ataupun berserah. Okey. Ni apa maksud hasbi Allah? Bila orang musyrikin ke orang munafik ke Yahudi tolak dakwah Nabi kan, maka Allah bagi kepada Nabi satu penawar, satu obat. Apa dia? 2 patah je. Hasbi Allah. Jadi apa maksud hasbi Allah? Sehingga itu menjadi penawar kepada Nabi untuk menghadapi penolakan semua orang musyrikin, orang Yahudi kepada dakwah Nabi. Obat dia hasbi Allah. Kenapa? Macam mana tu? Kita bila ada masalah biasa tak sebut hasbi Allah? Biasa tak? Ni tak jawab ni macam tak biasa je. Apa dia? Okey, apa makna hasbi Allah? Cukuplah aku? Cukuplah bagi aku? Okey, apa maksud dia? Itu terjemahan dia. Cukuplah bagi aku Allah. Maknanya, bila orang tu ada Tuhan, dia tak perlu yang lain semua. Kita perlukan duit. Siapa yang bagi duit? Allah. Kita perlukan suami. Siapa yang cipta suami? Allah. Kita perlukan anak. Siapa cipta anak? Allah. Kita perlukan kereta. Siapa pencipta sebenar kereta? Allah. Jadi bila kita dapat Allah, makna kita dapat semua sekali. Jadi cukup Allah satu. Boleh faham? Sebab itulah dengan perkataan ni boleh jadi jiwa tenang kalau kita faham. Sebab itulah Nabi Ibrahim kan, bila nak dicampak dalam api kan, dan malaikat pun ada nak bantu dia. Ibrahim kata tak payah. Kalau kamu tak payah, aku nak bantuan daripada Allah. Sebab Ibrahim tahu malaikat pun makhluk. Apa ucapan Ibrahim ketika nak dicampak dalam api? Apa ucapan dia? Ni tak lupakan sebab tak pernah dicampak dalam api, sebab tu tak baca. Apa dia? Dan ni juga cuma hasbunallah. Hasbunallah. Nak kena campak dalam api baru nak baca ni kan? Hasbunallah. Lebih kurang sama. Kalau hasbi, cukup bagi aku. Kalau hasbuna, cukup bagi kami. Jadi Ibrahim masa nak dicampak, malaikat nak tolong, tak payah. Dia baca zikir ni je. Hasbunallah. Cukup bagi aku Allah. Kalau Allah nak selamat, mesti selamat. Tapi kalau malaikat nak selamat, Allah tak izin, tak akan selamat. Kalau Namrud, satu kerajaan nak selamatkan aku, Allah tak izin, tak boleh selamat. Cukup Allah. Boleh faham? Dan terbukti tak Allah selamatkan dia? Namrud boleh tak jadikan api itu sejuk? Tak boleh. Dan orang yang boleh ucap ni ialah orang yang betul-betul kenal Allah, betul-betul yakin pada Allah. Sebab tu bila kita tak yakin pada Allah kan, kita ada masalah, tak keluar perkataan ni. Ada masalah duit kan, kita cari duit, berhutang kan. Ada masalah sakit, cari doktor, tak keluar perkataan ni. Betul? Bukan tak payah cari duit, bukan tak payah cari doktor. Carilah, tapi zikir ni kena bacalah. Hasbi Allah ataupun hasbunallah. Dan Nabi juga bila diperangi oleh musuh, orang kata pada Nabi dan sahabat, takutlah pada manusia. Tengok tentera musuh begitu ramai, kamu tak ramai. Apa kata Nabi dan para sahabat? Hasbunallah. Walaupun musuh ramai, tentera mereka ramai dan senjata mereka canggih, tapi kalau kami ada Allah, tak ada masalah, tak risau. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 66.
Cuba baca ayat tu. Walau annahum Ha? Oh. Bukan silap. Bukan silap. Silap surah. Kejap. Cari perkataan ni, hasbunallah. Ke surah Al-Anfal ayat 48. Cuba tengok surah Al-Anfal ayat 48 lah. Tak ada? Sorry, surah Ali Imran. Ayat 173. 173. Cuba baca. Sakit baca. Allazina qala lahum li ikhwanihim. Bukan tu. 173. Okey, orang ramai berkata kepada mereka. Apa dah? Takutlah pada manusia kan? Maka Nabi dan sahabat jawab apa? Mereka semakin bertambah iman kan? Lepas tu waqalu hasbunallah. Hasbunallah ini boleh tambah wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran 173. Wa ni'mal wakil. Jadi orang kata pada orang beriman ketika itu, tengok musuh ramai, takutlah pada mereka. Kesannya apa? Imannya semakin bertambah. Ya Allah, bukan semakin takut, tak, semakin bertambah. Dan mereka terus ucap, hasbunallah wa ni'mal, cukuplah kami Allah sebagai wakil kami, cukup. Walaupun musuh ramai, tapi kalau Allah bersama kami, selesai masalah. Okey? Jadi kekuatan sebenar bukan bilangan tentera, bukan senjata, bukan fizikal, tapi kekuatan sebenar ialah kebergantungan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey? Oh, ada sikit lagi. Wahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia dan hanya kepadanya aku berserah. Wahwa dan Dia. Kenapa aku berserah pada Allah? Sebab dia Rabbul Arsy, pencipta, pemilik Arash yang agung. Jadi hujung ayat ni seolah sebab kenapa Nabi berserah kepada Allah. Soalan, kenapa Nabi hanya berserah kepada Allah? Jawapannya sebab Allah pemilik, pencipta Arash yang. Apa kaitan dia? Arash ni besar tak? Makhluk yang paling besar pada? Arash. Jadi kalau Arash ni makhluk yang paling besar, pencipta dia pasti hebat. Jadi kalau pencipta dia hebat, patut tak kita berserah pada dia seorang je? Cukup? Cukup. Kita berserah pada suami. Suami kita pencipta apa? Suami kita baik kat dapur, bocor pun panggil tukang kan? Kalau kita bergantung pada bapak kita pencipta apa? Pemilik apa? Tak ada. Jadi sangat tidak patut dan sangat bodohlah bila manusia bergantung pada
manusia. Jadi terang, jelas. Sebab apa kena berserah pada Allah? Sebab Allah sangat hebat. Dia bukan arash. Arash tu hebat. Maka pencipta dia lagi hebat. Okey. Dengan ini habislah tadabbur surah At-Taubah. Alhamdulillah. Tak tahu berapa lama kita ambil masa ni. 129 ayat. 2 tahun. 2 tahun okeylah. Baik sikit pada sahabat-sahabat kadang-kadang lebih lama. Sebab yang lama tu sebab apa? Sebab mereka nak tadabbur dan nak amal terus. Itu jadi lama. Kita biasa tadabbur nak habiskan. Jadi insya-Allah saya cadang lepas ni kita sambung. Kita ada mula satu kelas sebelum PKP, surah Al-An'am. Tapi sebab PKP tertangguh. Saya ingat tak banyak ayat lah. Jadi saya cadang kita sambung surah Al-An'am, kita habiskan. Boleh? Okey. Ada soalan? Apa hukuman untuk orang munafik? Kalau dia munafik, betul-betul munafik. Munafik ni kena faham. Orang munafik dengan orang Islam bersifat munafik, dua benda yang berbeza. Orang munafik mana akidah dia kafir lah. Dia tak beriman pada Allah, tak percaya pada hari akhirat, menolak Rasul. Makna hati dia kafir tapi zahirnya Islam. Kalau dia mati dalam keadaan macam tu, Allah kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni masuk neraka dan neraka paling bawah tak akan keluar sampai bila-bila. Itu orang munafik. Tapi kalau orang Islam ada ciri-ciri munafik. Dia beriman pada Allah, dia beriman pada Rasul dan dengan sebab ciri munafik dosa dia banyak. Lebih banyak pada amal soleh, maka dia akan masuk neraka. Kemudian lepas tu satu masa dia akan keluar balik dan masuk syurga. Mana soalan? Belum lagi kok. Tu bawah tu Nurhanita. Ayat hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam surah apa? Tak, ya Nabi Ibrahim baca hasbunallah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bukan dalam Quran. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil itu yang Nabi baca dalam surah Ali Imran tadi. Yang Nabi Ibrahim baca dalilnya daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yuk tepen. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan baca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi kata baca sekali surah Al-Ikhlas pahala dia seumpama 1/3 Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali surah Al-Ikhlas, pahala dia seumpama baca 1 Al-Quran. Tapi tak akan sama. Kalau kita baca 3 qul dengan kita baca Quran 30 juzuk, tak akan sama. Cuma pahala dia 3 kali qul huwallah seumpama baca 1 Al-Quran. Dan itu pun sebenarnya kata ulama. Nabi nak bagi kemudahan pada para sahabat sebab sahabat ni sibuk. Siang berdakwah, malam solat malam kan. Kadang-kadang siang berjihad. Jadi tak sempat nak khatam Quran. Maka Nabi bagi pilihan. Kalau kamu nak juga pahala 30 juzuk, baca 3 qul. Tapi kita ni berperang pun tak, berdakwah pun tak, tapi nak baca 3 qul juga. Tak patutlah. Bacalah khatam sampai habis dan tadabbur. Ada orang ayat 128 ni lepas solat diamalkan tiap-tiap solat. Tak ada dalil lah. Ayat 128 laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dibaca setiap kali lepas solat, tidak ada dalil. Jadi tak perlu baca. Yang penting kita tadabbur dan kita cuba beramal dengan sifat yang daripada Nabi itu. Harisun, azizun, raufun, rahim. Ini baca setiap kali solat tapi tidak ada sifat aziz, tidak ada sifat harisun, tidak ada sifat rahim, tak ada faedah baca. Adakah anak perempuan perlu bertanggungjawab kepada ibu bapa walaupun selepas kahwin? Ya, dia tetap kewajipan anak berbuat baik. Sebab tu Allah kata kewajipan yang paling besar jangan mensyirikkan Allah.
Lepas tidak mensyirikkan Allah, terus Allah kata apa? Wabil walidaini ihsana. Wajib buat baik pada mak bapak. Siapa ni? Anak lelaki saja? Tak, anak lelaki dan perempuan. Cuma bila anak perempuan nak buat baik pada mak bapak, dia kena minta izin suami. Dia tetap ada hak, ada kewajipan untuk buat baik pada mak bapak. Cuma salurannya kena melalui suami. Dan kalau suami yang soleh, tak ada sebab dia tak bagi isteri dia buat baik pada mak bapak. Jika baca Al-Quran dan membaca terjemahan, adakah kita terlepas daripada umpama keldai? Tak, kalau kita faham dan kita amal, tak adalah. Tapi kalau kita baca terjemahan dan kita faham tapi tak beramal, masih ada ciri-ciri keldai. Kadang-kadang orang tak baca Quran, dia dengar ceramah. Orang itu berceramah tentang ayat Quran. Dan dia pun amalkan apa yang dia dengar. Dia bukan keldai. Sebab poin dia apa dah? Bukan baca, bukan tadabbur. Poin dia apa dah? Beramal. Beramal. Berapa ramai sahabat yang tak sempat baca 30 juzuk. Bila Nabi ajak berjihad, dia pergi berjihad, dia bukan keldai. Sebab dia ikut perintah yang ada dalam Quran. Yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada dalil selepas baca tahiyat akhir sebelum salam, baca doa fitnah dajjal? Ya, ada dalil. Hadis sahih. Lepas tahiyat akhir dan sebelum salam, disunatkan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada dalil sahih. Boleh Ustaz terangkan kenapa ustaz-ustaz galakkan baca ayat akhir At-Taubah? Tak, kena tanya ustaz yang galakkan. Saya tak galakkan. Jadi saya tak tahu sebab. Tak, baca apa tu? Tak, Hasbiyallah ayat 129. Tak, yang orang kita suka baca ayat 1, 2 ayat terakhir kan? 128 yang paling tu kan? Betul kan? Betul tak kan? 128, 129 tak? Dua-dua? Okey, apa sebab? Ini sebab masalah ni. Kita baca tapi tak tahu sebab kan? Saya baca, saya tak baca tapi saya tahu sebab. Sebab saya tak baca, sebab Nabi tak baca. Saya ada sebab. Jadi nak tahu sebab apa ustaz-ustaz galakkan baca ayat ni, kena tanya ustaz yang galakkan. Saya tak tahu. Angkat sikit. Tak, bawah. 129 tu dalam sikit pagi petang. Apa dia? 129. Sikit pagi petang. Yang 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak sahih. Tak sahih. Dalam zikir pagi petang mana ada? Ada. Tak ada ulama hadis bagi tahu itu tak sahih. Taif. Saya pun tak baca. Betul dia ada dalam zikir pagi petang. Dia sambil daripada Quran jelah. Dia bila boleh kita nak baca bila tak ada hadis, kita boleh baca bila-bila masa. Jangan tentukan masa, jangan tentukan bilangan. Yang paling penting baca bila kita nak dicampak dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salat sunat manakah yang paling dia anjurkan sekali? Tak, Nabi kata afdalu as-salat ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang terbaik selepas salat fardu 5 waktu ialah salat malam. Jadi salat sunat terbaik ialah salat sunat malam. Kalau siang hari salat sunat terbaik ialah salat sunat subuh. Sebab kelebihannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada orang dia amalkan ayat Taubah 128 ni tiap kali. Dah. Tak ada dalil lah. Bagaimana tentang seluar yang melebihi mata kaki, tempatnya di neraka? Ulama beza pendapat. Sebab ada dua hadis. Satu hadis Nabi kata, mana-mana yang bawah pada buku lalif finnar, dalam neraka. Tapi satu hadis lagi ada sambungan. Mana-mana yang pakaiannya melebihi buku lali,
kerana khuyala, kerana sombong dalam neraka. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, mana-mana pakaian, ini bagi lelaki ya, yang bawa pada buku lali, seluar ke, jubah ke, pendapat pertama dia kata dalam neraka, walaupun tak sombong. Pendapat kedua dia katakan pakaian bawa pada buku lali kerana sombong baru masuk neraka. Dan ini selari, pendapat kedua selari dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Okey. Jadi perempuan jangan pula angkat pada atas buku lali. Itu masuk neraka tu. Perempuan kena labuh. Mana lebih utama, khatam Al-Quran ataupun tadabbur lah. Tidak ada satu pun ayat Quran ataupun hadis yang Allah ataupun Nabi suruh kita khatam. Tidak ada. Tapi berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah mencela orang yang tak tadabbur. Menunjukkan apa? Tadabbur hukumnya wajib. Khatam tidak wajib. Kalau ada masa silakan khatam. Kalau tak cukup masa, tak ada masalah. Tapi wajib ada masa untuk tadabbur. Siapa yang khatam tapi tak tadabbur, macamlah orang solat sunat tarawih tapi tak salat subuh. Solat tarawih dia solat, sunat kan, tapi subuh tak salat. Begitulah, khatam tu sunat, tapi tadabbur adalah wajib. Kita bila dapat surat kan, terima kerja, ditawarkan kerja, kita boleh dapat surat tawaran kan. Kita pun baca sampai khatam, tapi tak faham. Yang bagi surat tu, syarikat bagi surat, sebenarnya dia nak kita khatam surat tu ke ataupun nak kita faham dan ikut arahan? So, supaya kita faham dan ikut kan? Kita cukup faham apa mesej syarikat tu bagi surat tawaran. Betul tak? Cukup je lah. Sebab tu kita tak fokus nak khatam. Kita nak fokus, nak faham dan nak ikut. Betul tak? Itu syarikat kadang-kadang bos dia India. Ini yang bagi surat Allah. Tapi dalam kepala aku nak khatam. Ya Allah. Takkanlah Allah bagi surat nak khatam. Allah nak bagi peraturan. Supaya kamu selamat daripada neraka. Mana mungkin syarikat bagi surat supaya khatam. Tak faham pun tak apa. Boleh faham? Hasbunallah tu boleh kita jadikan zikir harian? Tak. Dia bukan zikir harian. Bila kita baca, contohlah dalam situasi yang kadang-kadang kita terdesak dalam ketakutan. Macam Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api kan. Yang Nabi Muhammad tadi surah Ali Imran ketika nak berperang. Ketika ada rasa takut, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan baca zikir harian. Setiap hari baca hasbunallah, hasbunallah. Bila jumpa musuh, lupa zikir tu. Yang penting masa ketika terdesak. Betul ke orang yang baca ayat 128? Banyak soalan ni. Ini hari-hari bila tiba dia lupa. Dia baca setiap hari 128, 129. Tiba-tiba dia lupa. Makna ajal dia ada dekat? Tak. Dia ajal dekat bukan sebab lupa ayat, tapi sebab sampai ajal. Dan orang kafir langsung tak baca sampai juga ajal. Tak ada kaitan dengan ajal. Apa hukum untuk orang munafik dah? Baru tahu masalah orang kita. Rupa-rupa baca ayat ni tak tahu apa hala tuju dia. Dah. Ya. Tolong terangkan Sayyidu Istighfar. Sayyidu Istighfar ni daripada hadis sahih kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah la ilaha illa anta, dan disunatkan baca pagi dan petang. Apa kelebihannya? Kalau kita mati pagi, mati petang, masuk syurga. Kelebihannya Sayyidu Istighfar ialah Nabi kata siapa baca waktu pagi dengan penuh keyakinan, mana dia faham maksud istighfar tu dan dia bertaubat. Jangan baca Sayyidu Istighfar tapi buat dosa. Tak ada kelebihan. Jadi Nabi kata siapa baca Sayyidu Istighfar dengan penuh yakin dan dia bertaubatlah. Dan dia mati lepas tu confirm masuk syurga. Nabi kata jamin masuk syurga. Kenapa jamin? Sebab itu Sayyidu Istighfar. Makna dia betul-betul bertaubat.
Kemudian dia baca petang pula. Lepas baca petang dengan penuh yakin dan bertaubat, lepas maghrib mati. Nabi kata jamin masuk syurga. Okey. Boleh tak kita baca beberapa doa fitnah Dajjal dan doa yang Nabi ajar Abu Bakar tu sekaligus? Boleh, boleh. Bahkan Nabi ada satu hadis Nabi kata bacalah doa apa saja dan banyak mana sekalipun selepas tahiyat akhir sebelum salam. Yang Nabi ajar doa Abu Bakar, kemudian doa fitnah Dajjal kan. Kita nak tambah doa lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana, bacalah ketiga. Itu doa antara doa di waktu yang terbaik, iaitu dalam solat. Tapi kalau kita solat berjemaah, tak boleh baca lama lah, kena ikut imam. Macam mana cara nak hidupkan hati yang mati? Masuklah kelas tadabbur. Sebab yang boleh menghidupkan hati yang mati apa dah? Quran je. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Hati mati itu penyakit. Syifatnya apa? Penyembuhnya apa? Quran. Jadi percayalah, yakinlah. Berapa ramai orang musyrikin Mekah hati dia mati. Dan akhirnya hati dia hidup jadi umat yang terbaik. Sebab apa? Sebab dirawat dengan Al-Quran. Jadi nak hidupkan hati yang mati ialah dengan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah. Macam mana cara nak dah? Saya cuma cuba amalkan puasa-puasa putih. Hari Ahad saya terlupa. Tapi hari Isnin saya berpuasa. Boleh tak saya puasa Selasa dan tambah hari Rabu? Tak boleh. Dia hari putih ditetapkan dalam hadis. Nabi sebut 13, 14, 15. Kenapa 13, 14, 15? Sebab waktu tu bulan purnama. Bila bulan purnama tu terang benderang. Sebab tu dia panggil hari putih. Sebab cahaya sangat-sangat terang. Jadi kalau pergi dah 16 tu dah tak berapa terang. Itu puasa hari separuh putih. Jadi kalau kita ganti dengan hari ke-16 tak jadi ya. Kita takkan dapat kelebihan. Yang Nabi kata siapa puasa 3 hari putih setiap bulan, seumpama dia puasa sunat setahun. Bila dia akan dapat kelebihan? Kalau betul-betul puasa cukup 3 hari dan 13, 14, 15. Kalau 16 tak dapat pahala tu. Cuma dia dapat kelebihan puasa biasa. Sunat rawatib dan sunat malam, mana yang lebih afdal? Tak, sunat rawatib ni ialah solat sunat yang mengepik solat fardu. Sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib, selepas isya. Adapun solat malam yang berlaku selepas solat isya tu. Solat witir ke, tahajud ke. Saya pun sebelum ni amalkan itu lepas solat, tapi lupa, tak tahu sebab apa baca tu. Bahaya tu. Bila baca, bila buat apa-apa, tak tahu apa sebab. Tak. Agama ni kena buat sebab apa? Sebab Nabi buat. Itu je. Mesti ada sebab. Iaitu Nabi buat. Kalau kita tak tahu Nabi buat ke tak, lebih baik tangguh dulu. Cek dulu. Ada tak amalan ataupun zikir untuk menghalang rasa ujub, riak dan takabur? Tak ada. Saya tak tahulah ada ke tak, tapi rasa macam tak ada je. Doa untuk mengelakkan rasa ujub. Sebenarnya penyakit ujub ni boleh dihilangkan dengan apa? Dengan kita tadabbur Al-Quran. Banyak Quran, ayat-ayat Quran merawat penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit rasa bangga diri. Setiap ayat Quran adalah syifa. Jadi tadabbur Al-Quran untuk hilangkan sifat ujub dan berbagai-bagai penyakit hati. Saya hanya online bertadabbur, apakah terlepas dari tuntutan belajar Al-Quran? InsyaAllah. Kata ulama, kita belajar online ini berguru kan, dan guru itu kita kenal, dan boleh kita tanya soalan pula, maka terlepas insyaAllah. Siapa yang baca Yasin setiap hari, apa ganjarannya? Dia pertama, soalan dia, apa ganjarannya? Sebelum jawab soalan tu, kenapa nak baca Yasin setiap hari? Sebelum tanya pasal ganjaran. Sebab setiap amalan akan dapat ganjaran bila ada dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, buatlah tiap-tiap hari pun tak dapat pahala. Jadi tanya dulu, Nabi buat ke tak? Kalau Nabi tak buat, tak dapat pahala. Rahmatullah. Nabi tak pernah baca Yasin setiap hari. Yang Nabi baca apa dah? Quran setiap hari.
Yang sahabat baca apa dah? Khatam. Sahabat baca tadabbur dah khatam. Jadi jangan baca surah tertentu sahaja sehingga surah lain kita tak baca. Jadi seolah surah lain itu tak ada kelebihan. Betul tak? Bila kita baca Yasin je, apa nasib surah Baqarah? Banyak hukum hakam dalam surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Ad-Dukhan, banyak lagi. Jadi seolah kita nak bagi tahu yang lain tak penting. Tak. Semua ayat Quran, semua surah penting. Jadi kena baca semua. Ada dalil tak selepas solat subuh dan maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu? Ya, ada dalil. Selepas subuh dan waktu petang ataupun lepas maghrib. Lepas subuh dan lepas maghrib. Kelebihannya, siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pagi, Nabi kata akan menjadi benteng daripada ditipu oleh syaitan. Dan saya pernah sebut, ada seorang syekh tu, dia merawat orang yang penyakit kena rasuk ni. Jadi jin bagi tahu yang duduk dalam badan perempuan tu, aku tak akan keluar. Maka syekh ni kata, aku akan baca Quran sampai kamu terbakar. Jin kata, tunggu. Okey, aku boleh keluar, tapi syarat apa dah? Aku keluar daripada badan perempuan, aku nak masuk engkau. Dalam badan engkau. Badan syekh tu. Syekh kata, okey. Dia pun keluar daripada perempuan, dia nak cuba masuk dalam badan syekh, tak boleh masuk. Dan jin tu menangis. Syekh pun tanya, kenapa kamu menangis? Sebab aku tak berjaya masuk ke dalam badan engkau. Syekh tanya, kenapa tak berjaya? Sebab engkau pagi tadi baca zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi zikir tu 100 kali. Yang 10 kali selepas solat maghrib, 10 kali selepas solat subuh, dan 10 kali selepas salat maghrib. Yang 100 kali zikir pagi. Ada kan dalam buku zikir kan? Baca 100 kali. Sebelum mengubah kedudukan duduk ayat akhir. Tak, dia sebenarnya dia Islam taklah ketat sangat ataupun tak rigid sangat kan, sampai kita tak boleh berpindah. Kata ulama, kita boleh berpindah sekiranya tempat tu tak selesa. Ataupun kalau kita batal wuduk, kita ambil wuduk, masuk balik kan. Kadang-kadang kita duduk sah depan. Kalau kita tunggu nak berzikir tu, kadang-kadang orang nak mengajarkan ada kuliah subuh, berundur lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ustaz, bolehkah lelaki lipat seluar atas buku lari sebelum solat? Boleh. Boleh nak lipat, boleh nak potong terus pun boleh. Ustaz, betulkah penghulu istighfar itu bersamaan dengan 1000 kali? Boleh? Soalan, ulang. Betulkah penghulu istighfar itu bersamaan dengan 1000 kali? Tak, bersama 1000 kali. 1000 kali apa? Itu je lah. Oh, soalan tak jelas tu. 1000 kali istighfar. Oh, tak ada dalil. Saya di istighfar sama dengan 1000 kali. Satu, tak ada dalil. Yang kedua, yang Nabi bagi kelebihan, baca saya di istighfar apa tadi? Mati masuk syurga. Masuk syurga. Nak apa lagi 1000 istighfar? Yang Nabi bagi kelebihan lagi besar, dia nak juga 1000. Tak payahlah. Syarat diterima amalan. Bagi wanita, apa adab menuntut ilmu? Kena tutup aurat juga ke? Tak. Dia wajib tutup aurat dua keadaan je. Pertama, dalam solat. Yang kedua, bila ada mahram. Kan? Tapi kalau online, ustaz tak nampak, bukalah, tak ada masalah. Yang tak boleh, ustaz ni. Ustaz bila mengajar, ustaz tak boleh. Ustaz tak boleh buka baju sebab student semua nampak. Okey, cukup kita sambunglah, kita akan datang. Dah baca terjemahan?
Sekarang makcik ikut kelas tadabbur, faham tak? Kenapa ikut jarang-jarang? Ikut tiap-tiap hari lah. Tak. Dengar rakaman. Makcik duduk kat rumah, boleh buka rakaman. Setiap hari. Banyak dah yang surah-surah yang kita tadabbur dah. Lebih pada separuh, 60-70 surah dah. Boleh anak-anak bantu makcik buka rakaman tadabbur saya. Setiap hari. Makcik boleh dengar pagi sampai malam. Jangan jemu dengan suara saya. Yang kedua, setiap kali solat kan, kadang-kadang kita akan takut Allah tak terima solat kita tu, ada apa tu, buat lagi sekali. Macam contoh pada sembahyang subuh ke, jadi sudah solat dan salam tu, bacaan tadi buat lagi sekali. Okey. Makcik dah solat. Lepas tu macam tak puas hatilah bacaan kan. Maka makcik pun solat kali kedua. Okey? Makcik yakin tak solat kali kedua lebih baik pada solat kali pertama? Yakin tak? Yakin. Kalau yakin, solat kali ketiga. Mungkin yang kali ketiga lebih baik pada kali kedua. Dia itu lebih kepada was-was lah. Sebab dia sebenarnya khusyuk. Kita khusyuk ataupun tak ni, dia tak boleh berubah dalam masa 2-3 minit je. Nak khusyuk ni kena proses, dia ambil masa. Kalau kita solat pertama tak khusyuk, biasa solat kedua tu lebih kurang je. Sebab itulah yang terbaik, bila solat pertama kita rasa tak khusyuk, jangan ulang solat, tapi baiki solat yang akan datang. Kita solat pertama rasa tak khusyuk, kita istighfar. Dan lengkapkan lagi dengan solat sunat. Solat sunat boleh menampung solat fardu yang tak khusyuk. Dan kita baiki solat fardu yang akan datang. Sebab kadang-kadang kita penat kan, asyik dia ulang, takut itu adalah mainan syaitan. Solat kita sebenarnya rasanya lebih kurang je. Wallahu a'lam. Perlu apa? Ada dua pendapat lah. Ada pendapat pertama, kalau tinggal solat dengan sengaja, dia kena qada, kena ganti semua solat yang ditinggal. Selama yang ditinggal lah. Kalau 10 tahun dia kena ganti. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tak boleh qada. Kalau qada pun Tuhan tak terima sebab tidak ada dalil. Yang wajib apa? Wajib bertaubat nasuha dan solat yang akan datang, yang solat yang terbaik. Ya, kalau makcik nak ambil pendapat mana ni? Dia kadang-kadang kita dah umur 60, umur 70 kan. Yang kita tinggal solat 20 tahun, nak qada 20 tahun. Solat yang sekarang pun tak berapa khusyuk, nak qada lagi kan. Kadang-kadang satu bebanan. Jadi, untuk kemudahan, ambil pendapat yang kedua. Sebab ini bukan pendapat saya. Ini pendapat ulama yang tak apalah, makcik nak ikut ustaz tu, silakan, tak ada masalah. Kan? Itu terserah pada makcik lah. Terserah pada makcik. Kalau tanya saya, wajib bertaubat nasuha sahaja dan solat macam biasa, tak payah qada. Okey, habis Kita sambung besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.